أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamat kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa keadaan sekalipun kita masih lagi diberi peluang, ruang, umur, rezeki dan sebagainya. Maka rebutlah ruang dan peluang ini yang semakin lama semakin singkat, semakin pendek, untuk terus kita mengimbangi kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Dan insyaAllah seperti biasa pada malam ini kita akan menyambung usaha untuk kita sama-sama membetulkan atau menambah maklumat-maklumat, yang mana maklumat-maklumat ini serta ilmu-ilmu yang akan disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalam Allah mudah-mudahan akan menjadi satu panduan untuk kita menambah baik keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam tu ada masih lagi dalam bab khurafat tahlil mistik, mungkin ada dalam bulan, saya cubalah saya sempat tu. Ada dua tajuk besar lagi dalam bab khurafat, iaitu malam ini insya-Allah kita akan bahaskan ataupun remind tentang tangkal. Dan juga termasuk dalam perkara yang dibincangkan adalah tiwalah. Tiwalah tu macam susuk. Lepasnya yang berkait juga adalah jampi serapah. Dan kalau agak panjang perbincangannya dan beberapa riwayat yang sahih dalam jalur-jalur yang dipercayai untuk kita kongsi. Dan bab terakhir dalam perkara ini adalah sial. Sial majal ataupun rasa malang. Sebelum kita tutup pembincangan dalam kitab ini berkenaan dengan ghaib, ada banyak ayat-ayat Quran yang cerita pasal ghaib. Ada 3 topik besar yang akan kita sama-sama kongsikan insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha untuk kita bukan setakat menambah perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita, tetapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, itu juga ketaatan. Kadang-kadang kebanyakan masyarakat kita sering disajikan dengan suruhan berbuat baik, tetapi kita lupa bahawa ketaatan itu terbentuk dalam 2 jalan. Sama ada berbentuk apa yang diperintahkan kita patuh, dan ketaatan yang kedua meninggalkan apa yang dilarang. Kita memang kebanyakan yang suruh yang wajib, yang sunat, yang harus. Tetapi dalam 4 larangan, kadang-kadang kebanyakan kita langgar juga. Lagi-lagi yang berkaitan dengan akidah. Jadi kedua-dua tu kena pergi sama rata. Sebab ialah selalu bila khatibkah nyebut nak bertakwa, takwa tu nya 2. Apa yang disuruh kita patuh, apa yang dilarang pun kena patuh. Kedua-duanya adalah bersifat ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi malam tu lebih kepada larangan lah. Kalau ustaz-ustaz lainnya cerita kepada suruhan sekian, kalau buka dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau buka dalam kitab banyaklah kitab-kitab lain, banyak kepada suruhan. Tapi kalau tuan buka dalam kitab Halalul Haram oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, kalau tuan-tuan buka beberapa kitab-kitab lain, ia banyak menyebut juga tentang larangan. Okey, maka ia juga perlu disebut kepada masyarakat. Okey. Menggantung tangkal atau pendinding. Bila sebut tangkal atau pendinding,
banyak nas-nas yang menyebut ketidakbolehan atau larangan penggunaan tangkal. Tangkal tu macam-macam versi. Tangkal ada macam-macam evolusi perkembangannya. Daripada benang, gelang dan sebagainya. Kadang-kadang pulang daripada Mekah, pakai tangkal. Tapi bentuknya kacak dalam bentuk tasbih. Okay. Yang kita akan bahaskan. Kalau kita lihat dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah 3522. Boleh sama Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqahu min sufrin. Faqal ma hadhihi? Al-halqahu qal hadhihi min inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang memakai gelang tembaga kekuningan seumpama emas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa guna gelang ini? Lelaki tersebut menjawab, ini adalah sebagai penangkal rasa sedih, rasa letih atau lemah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apa kata Nabi? La taziduka illa wahnan. La taziduka illa wahnan. Buanglah. Sebab ia hanya membuat kamu semakin letih dan lemah. Ya, secara umumnya apa disebut sebagai tangkal. Dalam bahasa lain juga sebagai pendinding. Dan apa juga yang sewaktu dengannya. Kadang-kadang sebagai mukadimah, perkara ini sering diislamkan oleh sebahagian masyarakat kita. Tak diislamkan, ustaz mula, ustaz macam Quran, jadi Islam kan? Macam perkataan Islam liberal, pelik kan? Islam tu patuh, liberal tu bebas. Macam ni boleh patuh dan bebas dalam satu waktu yang sama. Sama je dengan perkara tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan langgar dalam konteks yang lain kan, mulakan dengan selawat. Contoh, mulakan dengan Fatihah tapi mengarut lepas ya. Jadi orang kita terperangkap, ustaz, nya macam selawat ustaz. Selawat asyik salah, tetapi nya coba untuk membolehkan. Okey? Okey, kita bincang tuan-tuan. Kalau kita bincangkan perkara ini, saya nak pastikan benda tu semua sampaikan kepada adik kakak kita. Supaya stop lagi. Sebab kita, macam kata orang kan, kita coba untuk mengumpul pahala, dalam masa yang sama kita ngerebuk besar-besar lubang pahala kita. Benda yang sia-sia. Kumpul pahala dalam masa yang sama pertahankan. Iaitu gedung besarnya adalah akidah. Bila bergantung tangkal tuan-tuan, serupa juga seperti memuja kubur, dengan mempercayai ia boleh menyembuh, ia boleh membantu, ia boleh menjauhkan kita daripada penyakit. Kalau di sebelah kita, di Sarawak atau di sebelah Semarahan, tempat orang Melayu lah, bila anak kecil, ikat dengan benang. Kan? Kalau tuan anak kambing semua juga, tapi warna merah lah. Kita tu warna lain. Apa beza tuan-tuan? Ada beza, sama. Cuma bezanya kalau yang India tadi mungkin tak, yang cali 3 tu mula, kita tu ustaz mula. Sama aja. Benang pun penimpalak tuan-tuan. Sama, konteksnya sama. Sebab tujuannya untuk apa? Untuk dihindarkan daripada penyakit. Apa yang paling menghairankan adalah pada zaman sekarang tuan-tuan. Si ayah seorang engineer contohnya. Si ibu seorang cikgu. Tapi percaya. Kan? Dan pada abad ini juga perkara ini sering mendapat market yang tinggi. Contohnya, tu mahal sikit. Sebab apa? Kayu koka. Yang mahal sikit. Tu murah. Tu mungkin kayu sedarga. Maka ia menjadi trend masyarakat. Jangan lupa tuan-tuan, perkara-perkara syirik khurafat yang tidak mengira tempat. Saya pernah berceritakan sebelum tu, bila saya bawa jemaah haji tahun 2017 sebagai pembimbing jemaah haji Sarawak pergi ke Mekah, ada yang pergi ngebak botol kaca. Saya pelik,
Bila datang kepada saya bertanya, Ustaz, boleh tunjuk kepada saya tiang yang ada toyol. Kita orang pergi haji ya. Nunggu berpuluh tahun pergi haji, last-last cek toyol. Masih ada dalam minda masyarakat kita. Pada abad ini tuan-tuan, bukan zaman manusia, bukan zaman dahulu, tidak. Sekarang. Bahkan sehingga ke hari ini, setengah ahli sihir di beberapa negara negeri juga sampai hari ini masih lagi berada dalam permintaan tinggi, memperbodoh-bodohkan masyarakat dengan membuat tangkal, membuat pendinding yang ditulis padanya panduan ataupun dibuat azimat serta mandawah. Semua ini akan melindungi. Tonton lihat. Sudah ramai di kalangan masyarakat kita yang sedar. Bahkan ada yang ustaz yang meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada orang yang lebih gemar pergi ke bomoh dan dukun. Sebab apa tuan-tuan? Yang offer something yang memudahkan. Kau nak sembuh? Sekarang ini benda tu macam apa-apa yang dibagilah tangkal, mbak pulang simpan. Tangas minggu sekali. Oh nyaman. Relax kan? Tapi kalau ustaz, tu baliklah, tu ada beberapa ayat, tolong hafal, jadikan amalan. Susah lah ustaz. Kan? Yang lebih mudah bergantung dengan sesuatu yang bersifat begini. Lagi-lagi yang orang yang terkena jin atau kerasukan makhluk-makhluk yang seperti jin juga terkena seperti dengki manusia atau perkara yang seumpama dengannya. Jadi bagi melindungi keselamatan diri dan mengubati diri daripada penyakit, terdapat berbagai-bagai cara dan jalan yang telah diajar oleh Islam seperti semana sebut sikit tadi. Di samping itu ia juga bertentangan dengan jalan orang-orang yang sesat. Dia bertembung dua kumpulan. Satu kumpulan yang membawa ajaran yang betul, tetapi sebahagian masyarakat kita Ustaz, susah lah nak hafal. Kami kulhu je Ustaz. Faham tak? Konsep kalau contoh pergi berubat, benda yang sama. Kalau tuan-tuan jumpa doktor, tapi tuan-tuan makan ubat, tapi larangan tuan-tuan banting je, sembuh pun. Kan? Bahkan sebagian orang kita, macam mak saya pun lah, bila nak jumpa doktor, makan segala nak pahit-pahit. Makan pucuk pahit. Ni dah supaya darah tak turun. Mak kita bukan nak betul darah kita, mak kita nak mula doktor. Kan konsep. Kan? Jadi perkara ini perlu disebar dalam masyarakat. Usaha yang ada semenjak Rasulullah selain daripada memeteras syirik, dan perkara ini turut berada dalam perkara-perkara berkait dengan tangkal dan pendinding. Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Tadawaw fa innal ladzi khalaqad da'a khalaqad dawa'a. Yang bermaksud berubatlah kerana sesungguhnya Tuhan yang menjadikan penyakit itu dan dialah menjadikan penawarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kita sering diajar bila terdapat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bila datang musibah dan apa saja berkait dengannya daripada Allah datang, ia pasti kembali kepada Allah. Dalam setiap rakaat Al-Fatihah kita dibaca, kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu jualah kami mohon pertolongan. Terutama dalam perkara-perkara begini, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, in kana fi syai'in min adwiyatikum khair fa fi hadhihi salasah syarbati asal aw syartati mihjamin aw kayyati binarin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud jika terdapat sesuatu yang lebih baik pada mana-mana dari ubat-ubatan kamu, maka pada ketiga-tiga benda ini, iaitu minuman madu atau berbekam atau dinyalakan dengan api. Okay. Full stop. Beri perhatian tuan-tuan. Dengar hadis tuan-tuan, jangan terus beli madu berbotol-botol, bertantan. Jangan terus cari bekam. Dengar penjelasan dulu. Kadang-kadang ada orang, bila dengar hadis tu,
darah tinggi, manti madu tiap-tiap pagi. Jadi kadang-kadang si sembuh, bahkan makin teruk penyakit. Jadi timbul persoalan. Adakah hadis Nabi tak salah? Dan hadis tadi yang saya bacakan tadi bertaraf sahih. Okey. Saya ringkaskanlah. Madu, bekam, yang disebut sebagai api, ada sebagian mengatakan berawat dengan elektrik. Okay. Sebenarnya madu, tuan-tuan, memang tidak dinafikan. Quran sebut, hadis sebut, tetapi ada dosnya. Dos tu yang kita kena tahu daripada pakar perubatan. Bukan gohir saja. Kita kan kadang-kadang kan ada doktor memesan, kalau contohnya kan kalau anak tu dah makan tu, ubat tu jangan makannya itu. Sebab dosnya over ataupun bertentangan. Jangan tonton ambil agama tu macam ni, macam magic. Kita nak cepat sembuh, maka kita banting semua. Ubat doktor banting, madu banting, bekam semua sekaligus. Last kiong. Okey. Jadi kalau kita lihat perbincangan tentang hadis ini, betul, ketiga-tiga cara yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih ini bertepatan dalam dirinya dan sesuai pada zaman kita sekarang pada apa yang dipraktikkan seperti meminum ubat atau menelan pil melalui mulut atau menjalani pembedahan pada penyakit-penyakit yang tertentu. Tuan-tuan kena jelaskan. Kadang-kadang masyarakat kita agak confused. Yang ni disebut sebagai rawatan Islam. Adakah semata-mata yang berkopiah, bersongkok? Jadi yang kita pergi ke doktor yang tidak Islam? Jadi persoalannya perlu dibahas dengan lebih dalam. Cuma apa yang saya nak jelaskan, rawatan Islam tuan-tuan ada spesifik. Sebab kalau kita sebutnya secara spesifik, orang akan meninggalkan. Seolah-olah rawatan jumpa doktor itu tidak syar'i. Yang kena jelas. Sehingga ada yang terlalu ekstrim mengatakan, kan ada sebelum tu berlaku ubat-ubat tu dadah dan sebagainya, sampai kan ada yang seorang ustaz yang menyatakan dengan jelas, saya lupa satu ubat yang dimakan oleh ibu-ibu yang mengandung, apa namanya kah, yang melarang. Yang kesiannya ada yang terpengaruh sehingga anak keluar cacat, tuan-tuan. Yes, memang saya cik nafikan cacat tu kerja Allah, tetapi kena ada usaha. Yang tu kena beri perhatian. Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahlu dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Tanya pada tempatnya betul. Ustaz, tuan-tuan, yang ada kepakaran bidang masing-masing. Ada ustaz yang pakar hadis, ada ustaz pakar tafsir. Yang kena jelas. Manakala rawatan dengan nyalaan api itu pula boleh disamakan dengan menggunakan elektrik. Adapun rawatan dengan cara menggantung tangkal atau pendinding atau membaca jampi ataupun tulisan panduan dan sebagainya untuk keselamatan diri, maka semua itu adalah perbuatan jahil dan sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita lihat dalam satu riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa dia telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bawa satu kumpulan bersama satu rombongan 10 orang daripada kaumnya. Lalu Nabi SAW mengikat perjanjian dengan 9 orang. Ada seorang yang enggan. Kena tuan-tuan. Bawa 10 orang, 9 sahaja yang mengikat perjanjian dengan Nabi SAW. Maka mereka bersemua, yang 9 tadi bertanya kepada seorang itu, apa menyebabkan beliau enggan untuk membuat perjanjian kepada Nabi SAW. Lalu mereka diberitahui bahawa yang seorang itu di lengannya ada tangkal. Lantaran orang yang satu tadi melemparkan tangkalnya itu dan barulah dia berbuat perjanjian kepada Nabi SAW. Dan selepas itu Nabi bersabda, man 'allaqa faqad asyraka. Man 'allaqa faqad asyraka. Sesiapa yang menggantungkan tangkal, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ulang-ulang tuan-tuan. Dalam perkara kesembuhan, perlindungan daripada benda-benda yang tidak nampak,
perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia, maka tempat yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks yang pada usaha manusia dapat, kita disuruh berubat, tapi ingat yang menyembuh Allah. Usaha untuk berubat level kita, maka tidak menjadi syirik kalau kita berusaha dalam konteks usaha. Tapi dalam menyembuhkan, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita minta, kita ada usaha, baru kita pergi kepada, atau kita ada ikhtiar usaha, barulah kita pergi kepada tawakal. Ya, hadis saya sebut tadi ada riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Disebut di dalam sebuah hadis yang lain, man 'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man 'allaqa wada'atan fala auda'allahu lahu. Sesiapa yang menggantungkan tangkal, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamatkannya dari tangkal itu. Dan sesiapa yang memakai azimat, nescaya Allah tidak sempurnakan azimat itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dengan sanad yang baik, dan Al-Hakim beliau mensahihkannya. Dan kalau kita lihat beberapa hadis yang telah dibacakan dan juga dalam satu riwayat yang saya akan sebut selepas ini, tuan-tuan, maka disebut dengan clear, tuan-tuan, Allah akan mengecam atau mengancam perkara-perkara begini. Jadi kalau dalam konteks yang kita clear, jelas, kenapa masih ada lagi yang nak berbuat perkara ini? Jangan ingat orang yang berbuat tangkal atau orang yang membuat tangkal, orang yang offer servis pendinding, azimat, berkopiah, berjanggut, kita pun okey. Maka kena semak, cek. Clear, Nabi sebut clear, tuan-tuan, jelas kepada kita. Kalau ada di kalangan kita masih lagi ingkar, semoga Allah memberi hidayah. Semoga Allah membuka pintu hati. Dalam satu riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada lengan seorang lelaki tergantung semacam benda bulat yang dipakai untuk mengelakkan penyakit kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Celaka kamu. Apa ini?" Jawab lelaki itu, "Ini sebagai tangkal untuk bakal melumpuhkan sesiapa yang berniat jahat." Sama juga dalam konteks yang lain, kita berubat menggunakan jin lawan jin. Jin versus jin pun haram hukumnya, tuan-tuan. Sama juga apa yang disebut oleh sahabat ini yang mendapat celaan Rasulullah. Yes, dalam satu sudut kita akan mengatakan beliau berusaha, Ustaz. Tetapi usaha tersebut kenalah pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Sama je orang berubat kan. Tadi Jabatan Mufti tengah ngatur beberapa soal selidik berkenaan dengan maqasidus syar'iyah. Penggunaan arak untuk tujuan berubat tetap haram, tuan-tuan. Walau apapun. Tapi berbeza dengan alkohol. Arak tu memang alkohol yang dibuat khas untuk arak. Macam ni pun hukumnya haram. Bahkan dalam sebahagian agama lain, mereka ataupun adat budaya mereka menggunakan arak. Tetap haram, tuan-tuan. Sama yang kita bincangkan. Rasulullah SAW berkata lagi, kita sambung hadisnya, sebenarnya ia berfungsi untuk lebih banyak melumpuhkan dirimu dari orang lain. Tadi orang tersebut membuat tangkal untuk melumpuhkan sesiapa yang berniat jahat padanya. Tangkal lawan tangkal. Kan? Dan saya boleh katakan, selain tangkal, ada setengah orang cincin. Sama juga. Pok, cincin kau pok berisi pok. Lain macam cincin you. Sama aja. Sama konsep, tuan-tuan. Apa aja yang lebih kurang? Saya kadang-kadang cerita, cincin tu engkau tu bergerak lah malam hari. Kan? Engkau lah mari celup warna sekian, minum. Semua ya, tuan-tuan, sama. Termasuk dalam apa yang kita bincangkan. Kan?
Saya antara yang suka cincin, sebenarnya saya suka cincin untuk perhiasan. Tapi ada orang, Ustaz, saya nak kita tele macam, aduh jadi cincin Ustaz. Saya merasa cincin biasa je tu. Tapi ada orang kadang-kadangnya terlalu tenggelam dalam dunia itu, tuan-tuan. Cincin tu untuk apa, cincin tu untuk apa, penuh jaki. Bapak kalau geng-geng makan cincin besar-besar, kan itu geng bomoh tu. Buruk tu, Saya tidak menyalahkan orang pakai cincin, tapi jangan ada orang yang ada sifat begini. Cincin tuan-tuan biasa, ajak batu sekian-sekian harga berpuluh ringgit. Tapi kerana cincin tersebut aku dah simpan semandin dalamnya, mahal sikit. Yang cepat nyaga kau apa? Sama. Rosak tuan-tuan. Orang kita tu, saya sih tahulah. Tolong sebar-sebarkanlah. Pakai cincin sebab Nabi pakai cincin kerana kita sayang Nabi, akhirnya bertukar jadi syirik. Rugi, tuan. Rugi. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya ia berfungsi untuk lebih banyak melumpuhkan dirimu dari yang lain. Buangkanlah tangkal itu kerana jika kamu mati, sedang benda itu terdapat pada badanmu, kamu tidak akan selamat sama sekali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pengajaran Nabi SAW telah memberi kesan yang amat baik, kesan yang mendalam kepada para sahabat. Lalu mereka menjaga diri untuk menerima ajaran yang sesat seumpama itu ataupun untuk membenarkan kebatilan. Dan dalam satu riwayat daripada Isa bin Hamzah, katanya dalam satu peristiwa, aku menziarahi Abdullah bin Hakim yang terkena penyakit merah. Lalu aku berkata kepadanya, kenapa engkau tidak gantung tangkal? Maka jawabnya, aku berlindung diri daripada perbuatan itu. Dan riwayat yang lain disebut, biarlah aku mati daripada mahu berbuat seperti itu. Sebab tuan-tuan kena ingat, perkara syirik tu bukan benda yang main-main. Kalau setakat halal haram bab makan, masih ringan hukumnya. Bukan saya nyuruh tuan-tuan makan yang haram, tidak. Tapi kalau nak bandingkan benda-benda yang bab makan minum, berbanding dengan akidah lebih berat. Tetapi sebagian masyarakat kitanya tidak tahu mengimbangi. Dalam perkara syirik, masih rasa ringan. Tapi bila bab babi, bab arak, sensitif. Ada satu ketika saya jumpa dengan kawan. Sebab kawan kita tu macam-macam, tuan-tuan. Ada bola, ada berantu sikit. Ada seorang cerita lah. Sebab saya suka mendekati sahabat-sahabat, tidak kira apa bidang mereka. Seorang tu boleh tahan lah. Dia cerita pengalaman beliau dan sahabat-sahabatnya. Baru nuntum, tuan-tuan, dalam pub. Nuntum, tom, berapa botol dah. Kan? Keluar kawan ngembak makan kedai Cina. Hidang itit. Apa makan itik kedai Cina? Haram tu. Baru tik, ngentam 2-3 botol. Faham tak, tuan-tuan? Orang kita nya belum faham secara betul bab ini. Sama je bab syirik. Bila bab babi lah sensitif, amat sensitif. Mati-mati, tuan-tuan. Kan? Tetapi bila bab akidah, bab syirik, seolah-olah lebih ringan berbanding perkara-perkara bab makan minum. Sebenarnya bab syirik jauh lebih berat. Kena lihat sebab itu yang 13 tahun. Perkara yang Nabi perjuangkan apa, tuan-tuan? Akidah. Salat wajib di Mekah ke Madinah? Di Madinah. Puasa bila turun di Mekah, Madinah? Madinah. Salat Jumaat adakah difardukan di Mekah? Tidak, di Madinah. 13 tahun Nabi gempur bab akidah. Bab ajakan, bab umrah, bab haji, semua di Madinah. Setelah masyarakat mantap akidahnya. Bahkan sehinggakan para sahabat nak pergi ziarah kubur Nabi larang. Sebab masih bercampur dengan perkara-perkara yang khurafat, syirik. Tapi selepas mantap akidah, bawa Nabi benarkan. Lihat. Bukan saja-saja Allah turunkan wahyu berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan puasa di Mekah, di Madinah. Tapi sebabnya
kekuatan awal umat Islam yang perlu mantap adalah bab akidah terlebih dahulu. Dan begitu juga yang kita bincang malam ini tuan-tuan, nampak macam benda yang remeh. Bab syirik, bab tangkal, bab pendinding. Tapi sebenarnya paling tidak pun ia boleh membubuskan bahasa, membubuskan akidah kita. Sikit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihatlah, kadang-kadang bila orang makan tangkal nak, tiba-tiba anak nasi sakit. Apa katanya? Wah, steady tangkal dia pok. Nak? Baik anak kami kenanya, jaga. Disitulah syaitan mula. Bila dah masuk ruang lah, sikit. Percaya. Paling dahsyat tuan-tuan bila kita yang start make, okey, kita sebarkan, orang lain pun ikut. Setiap orang ikut tuan-tuan, kita dapat sama saham. Bahaya kan? Sebagai Nabi sebut dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, man allaqa syai'an wukila ilaiha. Barang siapa yang menggantung sesuatu tangkal, nescaya digantung harapan padanya. Tahu sih, bila kita orang meletak tangkal, buat pendinding rumah dan sebagainya, di sini letak harapan. Maka tidak lagi meminta kepada Allah. Dan tuan jangan ingat Mekah suci tuan-tuan. Dulu, zaman-zaman sebelum kerajaan Saudi, di sialah tempat tangkal, di sialah tempat orang minta kepada wali, minta kepada kubur. Saya sekarang sedang menunggu satu buku yang ditulis oleh seorang sarjana tentang amalan khurafat bermula daripada Mekah. Sebelum kerajaan Saud dan beberapa ulama besar menterasnya. Dan bila dikatakan sebahagian ulama kita yang belajar di awal-awal era tersebut, sedikit sebanyak membawanya ke Nusantara. Saya sedang menunggu buku yang bersifat akademik. Sebab kadang-kadang kita fikir sejenak, bahkan ada sebahagian ustaz-ustaz ngembak, bila disik sesuka lu pada jalan yang betul. Ya. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa pada satu hari ketika dia kembali ke rumahnya, dilihat sesuatu tergantung di leher istrinya. Lalu dicapainya sampai benda itu terputus. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wah, sekarang keluarga Abdullah sudah mewah sehingga akan berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak disuruhnya. Dia kemudian menyambungnya lagi, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya membaca mantra, menggantung tangkal dan membuat susuk adalah syirik. Sahabat-sahabat di situ bertanya, hai Bapak Abdurrahman, mantra dan tangkal itu memanglah sudah diketahui larangannya, tapi apakah susuk? Okey, kita beri laluan kepada azan Isya, lepas kita sambung lagi sikit tuan-tuan. Siratal qa'im ati sayyidina Muhammad bin wasilatul fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأسق مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung lagi sikit tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat di situ bertanya, hai Bapak Abdurrahman, mantra dan tangkal itu memanglah sudah diketahui larangannya, dan apakah itu susuk? Jawabnya, sesuatu yang dibuat oleh kaum wanita sebagai pemanis kepada suami mereka. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir Al-Qayyim ke surat 571, apa katanya? Susuk itu seperti sihir yang mengakibatkan sakit, gila, cinta, benci, pertumpahan darah dan sebagainya. Dan kalau kita berbicara tentang jampi, serapah, apa jua istilah, terutama dalam perkara-perkara yang menyeru dan memuja, turut termasuk dalam perkara yang dilarang. Melainkan saya pernah dengar satu negeri,
kalau tak silap sebelah Pahang. Saya mula saya terkejut lah bila ada orang yang tak sihat, maka mereka mengatakan, jom kita jampi. Saya pun saya agak terkejut lah. Jom kita pergi jumpa Syekh untuk menjampi. Bila saya tanya dengan lebih lanjut, jampi dalam konteks mereka adalah doa. Doa, tuan-tuan. Jadi kita jangan terus lah. Tapi kalau ada penjenamaan lain, mungkin namanya macam riba, tukar kepada faedah atau hadiah, tapi tetap riba. Tapi begitu juga dengan tangkal, jampi dan sebagainya, pendinding, ditukar namanya tapi maksud sama, tetap haram, tuan-tuan. Walaupun dimulakan dengan Fatihah, dimulakan dengan selawat, dimulakan dengan doa-doa, tetapi di hujungnya bahasa-bahasa yang tidak difahami. Kalau tuan-tuan pergi berubat atau pergi ruqyah, pastikan apa yang didengar itu clear. Okay? Bacaan Qurannya jelas, tidaknya terkumat kami terpupus apa tiup habis semua. Pupus akan kita disembur dengan air nak. Jadi perkara tersebut kena diperhalusi lah. Okay? Walaupun sebahagian besar disebarkan dalam drama, dalam TV kan, dalam rancangan-rancangan yang tidak sepatutnya, maka kita semua mengambil pengajaran agar perkara ini diberi perhatian dengan sewajarnya. Udah-udah lagi kita menyambung ke perkara-perkara yang tidak betul ini kepada generasi seterusnya, terutama anak-anak kita, isteri-isteri kita. Gunakanlah jalan-jalan yang betul, jalan-jalan yang telah dibenarkan oleh syarak. Kalau tuan-tuan tak pasti, tak faham, maka bertanyalah. Contohnya macam soalan kepada Jabatan Mufti, apakah hukum menggunakan jin untuk rawatan? Apakah hukum scan? Bukan scan doktor ya, scan orang. Dalam badan kita tinggi ikut jin lah. Ngarut, tuan-tuan. Ataupun berubat jarak jauh. Okay? Itu perkara-perkara yang menjelas kesalahannya, dan mudah-mudahan kita melindungi adik kakak kita, keluarga kita dari perkara yang masih lagi berleluasa sehingga hari ini. Yang paling latest saya nanggap dalam TikTok, tuan-tuan, sila sebutkan nama, saya akan menjangkakan bilakah isteri anda beranak. Lagi dahsyat. Sebut nama aja, orang tu, anda akan beranak lagi 2 tahun akan datang. Cik kawan belum kahwin lagi. Jadi merepek lah. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.